Salam sejahtera. Hari ini Apek nak mengulaskan tentang perpaduan patriotik dan perkauman antara Cina dan Melayu. Ulasan Apek Cina. Kenapa perpaduan ini susah dicapai di Malaysia? Saya mengambil majoriti Melayu dan Cina sebagai perbandingan. Masing-masing mahu perpaduan, masing-masing patriotik dan masing-masing rasa sendiri tidak perkauman. Masalahnya, definisi terhadap perpaduan patriotisme dan perkauman itu berlainan antara kaum. Contoh, perpaduan dalam mata orang Melayu adalah sikap orang minoriti yang moyangnya berasal dari negara asing untuk menghormati hak Bumiputera dan juga agama Islam. Tidak lupa juga penguasaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Hak-hak minoriti juga terbelah dan terjaga sehingga penghormatan kepada hak Bumiputera dan agama Islam tercapai. Perpaduan dalam mata orang Cina pula adalah sikap adil dan saksama terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di sini, termasuk dari segi pendidikan, sekolah, beasiswa dan lain-lain. Orang Cina harapkan kesamarataan sebagai manusia dan warga negara Malaysia. Ulasan Apek adalah sebegini. Sejak lama ni, Apek bersetuju dengan kebanyakan pandangan orang Melayu dalam bab ini. Saya pernah membuat video pada tahun 2018 dan katakan pendidikan vernakular Cina di Malaysia adalah sistem pendidikan ibunda yang terbaik di dunia. Saya banyak dikecam oleh bangsa sendiri kerana banyak rasa pendidikan vernakular mengalami ketidakadilan di Malaysia. Tapi apa yang saya cakap itu fakta. Pendidikan Cina yang ditaja sebahagian besar oleh kerajaan, kedudukan Cina dalam politik dan kabinet kerajaan, penguasaan bahasa ibunda ni semua hanya dapat dinikmati oleh Cina di Malaysia. Cina Siam ke, Cina Indon ke, tak seistimewa kami. Cina selalu ambil ini sebagai hasilan perjuangan moyang Cina. Saya memang menghormati pejuang moyang saya, tetapi saya berpandangan ini berlaku kerana orang Melayu sanggup menerima. Dalam dunia ini, kalau moyang Cina tempat lain berjuang seperti moyang saya ni, maka berdarahlah, peranglah. Tengok Indonesia, tengok Thailand, Cina terpaksa diasimilasikan. Cina di Amerika, Jepun, Australia, merata dunia, semua telah diasimilasikan. Kalau orang Melayu nak belajar mereka, kita Cina semua boleh jadi babanyonya lah. Mana ada kebudayaan Cina lagi di Malaysia? Patriotik. Orang Melayu rasa patriotik ini boleh ditunjukkan secara fizikal seperti gantung bendera secara betul, letak bendera atas kereta, sokong buatan tempatan, sokong atlet tempatan dan sebagainya. Patriotisme dalam pandangan orang Melayu termasuk cinta kepada raja, negara dan rakyat. Orang Cina pula berasa patriotik adalah menyumbang dalam pembangunan negara seperti mengundi, seperti membayar cukai dan juga sama dengan Melayu, sokong atlet, sokong tentera dan lainnya. Cumanya, orang Cina tak suka ahli politik ke kaki tangan kerajaan yang rasuah secara berketerlaluan. Bagi Cina, siapa yang rasuah, kalau sokong maka itu tidak patriotik lah, tak kira bangsa apa. Ada sebahagian Cina yang tidak hormati institusi diraja dan mengasingkan patriotisme daripada institusi diraja. Ulasan Apek adalah sebegini. Dua-dua betul. Patriotik boleh dipupuk dan ditunjukkan secara fizikal dan secara sumbangan kepada negara. Cumanya kita kena faham, patriotisme ini bukan saja kepada ahli politik, bukan kepada ahli politik, malah kepada raja, negara dan rakyat. Orang bangsa saya kena faham, institusi diraja adalah sebahagian penting dalam konsep kenegaraan di Malaysia. Dalam kebudayaan kami yang berpandukan Confucianisme, raja adalah berdaulat. Raja kita tak semestinya Raja Han. Ada Raja Mongolia, Raja Manchuria, kita sembah juga. Buangkan pemikiran ini. Anda boleh benci ahli politik tak kira bangsa, tapi jangan sekali berfikiran menderhaka kepada raja kita. Bab resis ni, orang Melayu rasa Cina resis. Orang Cina rasa orang Melayu resis. Masing-masing rasa sendiri tak resis. Ini dua-dua yang ada betul, ada yang salah. Saya bagi satu analogi. Abeng adalah seorang Cina. Mutu adalah seorang India. Abeng menghalau Mutu keluar dari rumah kerana dia seorang India. Okey, Abeng memang seorang yang perkauman. Tapi bila dinampak oleh Abu kata semua Cina resis. Perkauman. Okey. Kalau Abu kata Abeng ni perkauman, betul.
Tapi kalau Abu kata semua Cina termasuk apik Cina resis berdasarkan perbuatan apik, itu tidak tepat. Namun, kebanyakan daripada bangsa saya, Cina ni, dia bersifat resis. Sejak kecil, ramai ibu bapa beritahu anak jangan main dengan orang Melayu, jangan main dengan orang India sebab dia orang malas, main dandan. Itu resis. Bangsa saya, Cina ni, kena faham itu adalah perkauman dan tiada alasan lain. Itu benda kamu kena buang. Tetapi ada juga orang Melayu yang saya tak kenal. Kerana dia mau parking di tempat saya telah lama menunggu, dia kata saya Cina semua penipu. Ada juga sekali bertahun lalu saya dilanggar oleh seorang pemandu yang berkaum Melayu dari belakang. Apabila saya melapor ke balai polis, saja itu terus kata saya salah sebab saya adalah Cina kuat tipu. Saja itu nampak marah dan dia tak macam gurau tau. Akhirnya pemandu Melayu tu mengaku salah dan membayar papasan. Saja itu memohon maaf juga. Justru saya takkan sebut nama di sinilah. Walaupun tak ramai Melayu macam tu, tapi ada juga konsep Cina kuat tipu. Tanpa disedari, ini juga ada satu pemikiran perkauman. Kerana saya, walaupun saya tidak menipu, saya dikategorikan sebagai penipu kerana warna kulit saya. Ini tak adil bagi saya. Kesimpulannya, untuk mencapai perpaduan, pemimpin-pemimpin ahli-ahli akademik kita dari semua parti tak kira kerajaan ke pembangkang sepatutnya mencapai satu persefahaman. Apakah definisi perpaduan, definisi patriotisme dan definisi perkauman? Semua kaum kenalah berlandaskan satu definisi yang seragam yang boleh terpakai antara semua kaum, barulah kita usahakan perpaduan, patriotisme dan hindari perkauman. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton ulasan apik Cina mengenai perpaduan, patriotisme dan juga hindari perkauman.